Cerita menarik di Petaling Jaya. Mana tidaknya tuan rumah berpesta gol dengan 3 gol menewaskan pasukan Terengganu FC. Tetapi cerita utama adalah cerita untuk sang si peledak utama iaitu Darren Lock yang menggegar pada minit ke-13 berpunca daripada satu hantaran lintang Coogan. Kemudian dia sekali lagi berbisa. Dia cukup alert pada ketika bola dihantar menerusi crossing yang dilakukan oleh kiri kanan pada minit ke-32 dan berselang 7 minit kemudian Mahali Jasuli memberikan satu hantaran sesedap rasa untuk Darren Lock meledak gol ketiga secara peribadi 3-0 untuk PJ City menewaskan Terengganu FC di laman sendiri. Okey, Saya nak bagi dulu ke awak nak cakap dulu? Tak, sila. Awak sila dulu lah. Saya rasa nak tepuk tangan lah untuk Darren Lock. Dah lama kita tak dengar pemain lokal kita menjaringkan hat-trick. Betul. Lepas tu kualiti gol. Ya, betul. Kualiti gol dan juga kualiti hantaran. Yep. Saya rasa ketajaman dia, insting dia ketika bola crossing tu sangat-sangat baik. Betul. Saya tak terkejut dengan apa yang dijaringkan oleh Darren Lock kerana mengenali Darren Lock dan juga mengenali Coach P. Maniam. Saya pernah berbicara sama beliau mengatakan setiap kali habis training Darren Lock akan buat extra finishing. Dan extra finishing every day. Dan hasilnya kita tahu satu hantaran gol ketiga, satu hantaran yang baik, semanis-manis kurma. Semanis-manis gula. Daripada Mahali Jasuli dan juga finishing tapping daripada kaki kiri Darren Lock sangat kualiti. Dia tidak berada pada kedudukan, kalau kita sempat tengok jaringan yang dihasilkan, kebanyakan jaringan yang dihasilkan, dia tidak berada terlebih dahulu di depan. Ya, betul. Dia akan berlari di bahagian belakang dan sampai pada tepat waktunya. Kalau dilihat ini. Kalau kita lihat semua jaringannya adalah beliau boleh dikatakan attack the ball. Itu adalah yang kita perlukan untuk seorang striker. Dan hasilnya dia menunjukkan satu kualiti dengan attack the ball dan juga membuat satu finish yang baik menggunakan kaki kiri untuk jaringan pertama. Okey. Meletakkan hari ini kekuatan utama di bahagian tengah dengan Aceh ataupun Nasir Basarudin, Arun Kumar, Coogan kanan. Kedua-duanya adalah pemain-pemain di bahagian tengah yang akan buat kerja berlari. Ya, itu adalah boleh dikatakan workhorse untuk pasukan PJ City. Mereka akan bermain. Apa yang menarik untuk pasukan PJ City adalah mereka akan boleh dikatakan termnya adalah play forward, move forward. Mereka tidak akan bermain fetch and carry di bahagian tengah. Mereka akan cuba main forward secepat mungkin, menghantar bola ke dalam kotak penalti. Dan ini approach taktikal pasukan PJ City pada malam ini berhasil. Dan ada kala juga saya lihat ada beberapa kali perubahan taktikal itu berlaku membabitkan Mahali Jasuli. Ya, betul. Kita lihat interchange posisi yang dilakukan oleh Mahali. Kalau kita lihat gol pertama beliau berada di sebelah kiri dan tetapi untuk gol yang ketiga beliau berada di sebelah kanan. Ini adalah kita kombinasi dan juga keserasian di bahagian hadapan untuk pasukan PJ City. Kalau dilihat kepada ini jaringan yang kedua, saya tak sabar untuk menantikan jaringan yang ketiga kerana mengingatkan saya pada 2010 hantaran seperti itu yang dihantar kepada Safi Salih ketika Malaysia menewaskan Indonesia. Hampir sama. Ya, jaringan satu crossing yang baik dan saya ingat 2010 satu tandukan yang baik oleh Safi Salih dan kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Mahali Jasuli membaca. Kalau kita lihat satu larian yang bijak dilakukan oleh pemain PJ City di bahagian hadapan untuk meminta bola di near post, tetapi beliau menunggu saat untuk menghantar satu bola yang sangat baik di belakang far post dan di situ adanya Darren Lock membuat satu finishing yang sangat baik menggunakan kaki kiri, satu tapping ke far post. Bukan mudah untuk menjadikan gol ini tetapi kualiti yang ada dia perlukan masa dalam training melakukan banyak kali dan inilah apa yang dilakukan, kerja keras dilakukan oleh Darren Lock, beliau dapat menjadikan gol satu yang sangat baik. Seronok tu Maniam. Melompat di Maniam bersama Soma Sundram, penolong jurulatih dan juga panel kejurulatihan antara yang berada dalam kem pasukan PJ City. Kalau anda terlupa, anda masih ingat nama V. Murugan? Yep. Penjaga gol paling lama yang pernah beraksi dalam banyak pasukan. Legenda berasal dari Sungai Siput, Perak. Berada dalam kem kejurulatihan pasukan PJ City. Baik, saya mungkin ambil masa sedikit kalau sempat. Pelbagai persepsi persoalan timbul. Apa sudah jadi dengan Terengganu malam ini? Kerana melihat kepada hantaran, melihat kepada marking, melihat kepada segala-galanya berada dalam bukan 100%, 50-60%. Ya, mungkin
tiadanya match fitness, mungkin tiada keserasian yang sebelumnya kita dapat bermain. Yes. Saya rasa tetapi kita tahu Terengganu, kualiti yang ada pada pasukan Terengganu. Tetapi bagi saya dari segi defensive line mereka all over the place, tak ada organisasi, dan juga di bahagian tengah juga kita nampak kurangnya hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Habib Harun, pergerakan three man up front beliau, Kipas Sherman, Cici Kipri dan juga Tembi juga agak perlahan, dan kita lihat juga pergerakan dilakukan oleh Faisal Halim juga agak senyap pada malam ni. Betul. Tapi kredit perlu diberikan kepada pemain muda pertahanan pasukan PJCT iaitu Zainal Abidin Jamil bermain dengan sangat baik di sebelah kanan. Dan tetapi kurang apa sebenarnya masalah untuk pasukan Terengganu, mereka tidak dapat menggerakkan bola. Mereka tahu pasukan PJCT ada agak kompak di bahagian tengah, tetapi mereka masih lagi ingin masuk di bahagian tengah. Itu satu kekurangan untuk pasukan Terengganu. Hafizal main ni. Hafizal dia main ni. Hafizal Hafizal Muhammad. Hafizal pertahanan Muhammad. pasukan Terengganu. Okey. Terengganu. Dia membentuk 4 pemain, Arif Fazilah, Syarul Nizam dan juga Adib Zainuddin di kamp pasukan Terengganu FC. Baik, kita akan ke Petaling Jaya. Inilah wartawan pertama yang akan membuat lintas langsung bersama kita. Siapa lagi kalau bukan Syakira Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hafizal. Buka apa tadi? Saya buka dekat mamak je. Maggi goreng ayam sedap juga Time-time macam ni dia beritahu Maggi goreng ayam sedap ke tak? Okey, Kira. So, kita nak mula macam mana ni, Kira? Okey Hafizal, sebelum Hafizal tanya soalan kepada saya nak tanya dululah kepada Hafizal. Saya percaya Hafizal mesti tengok punya game pertama Terengganu yang menentang PJCT. Bagi Hafizal macam mana? Saya rasa sesuatu yang positif untuk pasukan yang no import no hal, tetapi perancangan P. Maniam sebenarnya lebih penting untuk berdepan dengan pasukan yang dibarisi oleh saya rasa pemain import yang berkualiti. Tetapi mungkin juga Syakira sempat masuk PC tadi. Apa reaksi Nafuzi? Saya pun tak sempat nak dengar. Apa reaksi Nafuzi sebenarnya, Kira? Okey, sebelum tu saya setujulah dengan apa yang Hafizal katakan tadi. Okey, saya sempat bertanyakan beberapa soalan kepada Ketua Jurulatih Terengganu, Fuzi Zain sebentar tadi. Dia katakan bahawa ini 3 perlawanan pertama yang ditunda sebelum ini memang memberi impak yang sangat besar kepada skuad Terengganu, especially kepada corak permainan mereka. Biarpun penyerang mereka adalah Cici Kipre dan juga Kepa Sherman, which is penyerang yang berkualiti. Kita tahu sebenarnya kalau ikutkan mereka tidak perlu mempunyai masalah kerana mereka sebelum ini pun dalam pasukan yang sama. Tapi obviously benteng pertahanan Terengganu sangat longlai. Itu memberikan itu menjadi punca kepada Terengganu tewas di Stadium MBPJ pada hari ini, Hafizal. Okey, itu rumusan mungkin dari Nafuzi. Maniam pastinya ayat yang tak akan lekang daripada mulutnya. Dia akan berterima kasih kepada pemain, betul? Betul tu Hafizal, dia memang berterima kasih kepada setiap pemain yang beraksi pada hari ini kerana sebenarnya dia pun terkejut dengan keputusan 3-0, which is dia tak expect. Dia tahu yang credibility ataupun kualiti barisan pasukan Terengganu ini kita tahu memang sangat tinggi, dan especially kepada Darren Lock, dia happy Darren Lock kembali menjaringkan gol buat PJCT. Dan saya ada tambahan sikit sebenarnya untuk Nafuzi Zain. Dia akui yang dia mempunyai banyak homework yang perlu dilakukan daripada